Selamat kembali ke Podcast Santai, podcast yang mengupas cerita di sebalik tajuk utama. Saya hos anda Amir dan hari ini kita bercakap tentang seorang tokoh yang sering menjadi buah mulut, Rafizi Ramli. Kenyataannya baru-baru ini mengenai Nurul Izzah dan perebutan jawatan timbalan Presiden PKR mencetuskan pelbagai reaksi. Adakah ia sekadar sindiran, strategi politik, atau sesuatu yang lebih mendalam? Untuk membantu kita mengupas isu ini, saya ditemani oleh rakan saya, Farah. Selamat datang, Farah. Terima kasih, Amir. Sentiasa seronok dapat bersama. Mari kita teruskan. Rafizi kata, dan saya petik, kalau Nurul Izzah menang, orang kata ini nepotisme. Kalau dia kalah, orang kata Anwar ditolak oleh partinya sendiri. Kemudian dia kata itu cuma sindiran. Apa pandangan Farah? Secara jujur, Amir, ini memang gaya Rafizi. Dia sering berada di antara dua dunia, idealis reformasi dan pemain strategi politik. Apa yang dia cakap memang betul secara teknikal, dan sebab itulah ia begitu pedas. Dia bukan sekadar bergurau, dia sedang menyingkap realiti politik PKR dan tekanan yang dihadapi Anwar. Macam situasi, buat salah, tak buat pun salah, kan? Tepat sekali. Kalau Nurul menang, orang kata ini dinasti keluarga. Tapi kalau dia kalah, orang akan tafsirkan sebagai petanda Anwar sudah tidak diterima dalam partinya sendiri. Rafizi cuma tunjukkan dilema itu, tetapi dengan nada yang sinis. Tapi adakah ini strategi politik atau sekadar gurauan nakal? Saya rasa kedua-duanya. Jangan lupa, Rafizi bukan orang yang bercakap tanpa berfikir. Dia tahu macam mana media dan akar umbi akan tafsirkan kenyataannya. Dengan mengaku ia sindiran, dia mengendurkan kesan, tetapi mesejnya tetap sampai. Adakah kita mahu parti ini dilihat sebagai milik keluarga? Bagaimana pula dengan kenyataan dia bahawa dia akan letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi jika kalah dalam pemilihan parti? Itu satu langkah politik yang bijak. Dia nak tegaskan bahawa dia bukan sekadar menteri teknokrat. Dia juga pemimpin parti yang berpengaruh. Kalau dia disisihkan dalam parti, dia keluar. Itu tekanan halus kepada ahli parti. Jangan ketepikan saya, kalau tidak kita hilang salah satu menteri utama. Ada yang kata PKR nampak berpecah, terutama dengan serangan peribadi yang Rafizi sendiri akui. Adakah ini membimbangkan? Sudah tentu. Bila pemimpin tertinggi saling berbalas kenyataan, walaupun dalam nada gurauan atau sinis, ia beri isyarat bahawa perpaduan dalam parti rapuh. PKR pernah bangkit atas dasar reformasi dan idealisme. Politik dalaman boleh hakis imej itu dengan cepat. Jadi di mana kedudukan Anwar sekarang? Adakah beliau benar-benar tersepit? Ya, sebagai Perdana Menteri, beliau perlu kelihatan neutral. Tapi sebagai Presiden PKR, anak beliau sendiri sedang bertanding. Dan lawannya adalah timbalan Presiden sedia ada. Ini satu situasi yang rumit dan berisiko tinggi. Akhir kata Farah. Apa yang sepatutnya akar umbi PKR pelajari daripada semua ini? Mereka perlu lihat lebih jauh daripada soal pribadi. Rafizi mungkin kelihatan sinis, tapi dia sebenarnya mengingatkan kita bahawa politik itu penuh dengan dilema. Jika parti terus berpecah belah, kepercayaan rakyat akan hilang. Soalan sebenar bukan siapa menang, tapi bolehkah parti keluar dari krisis ini dalam keadaan lebih kuat dan bersatu? Satu pandangan yang sangat bernas. Itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih Farah atas pandangan yang mendalam. Sama-sama, Amir. Jangan lupa untuk langgan podcast santai untuk lebih banyak kupasan isu-isu penting negara. Jangan lupa juga untuk komen dan share. Sampai kita berjumpa lagi, kekal peka dan terus ambil peduli.